Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinannya kita dapat bertemu lagi dengan bulan atau dengan hari yang diberkati ini, disebutkan sebagai Sayyidul Ayyam. Hari Jumaat disebutkan sebagai Sayyidul Ayyam. Sayyidul Ayyam ini ialah penghulu segala hari. Bila sebut penghulu segala hari, di hari Jumaat ni terdapat beberapa kelebihan yang sewajarnya kita raih dan juga kita manfaatkan. Di antaranya kita difardukan untuk salat Jumaat, salat Jumaat. Yang kedua, kita juga digalakkan untuk memperbanyakkan selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyakkan selawat. Tuan belum berselawat, sementara menunggu kefarduan ini, sambil dengan tazkirah boleh selawat. Mungkin dalam 20-30 minit ni dapatlah dalam 100-200 kali selawat. Juga di hari Jumaat ni terdapat waktu-waktu yang Allah SWT sebutkan, yang kita mudah sebut sebagai happy hour. Happy hour ni kalau kita pergi Jekyll ya, ada jualan lelong. Hari Jumaat ni juga Allah SWT letakkan beberapa waktu tempat mustajabnya doa. Ada tempat mustajab doa. Kita ni banyak perkara yang kita minta doa kepada Allah. Macam-macam hal dunia kalau kita listkan, berjela-jela dia punya list je. Dan hari Jumaat ni Allah SWT meletakkan beberapa waktu, di antaranya waktu mustajabnya doa. Di antara dua khutbah. Khutbah pertama, khutbah kedua itu adalah salah satu waktu mustajabnya doa. Saya doa tuan-tuan. Jadi kita disunatkan untuk berdoa kepada Allah SWT, mintalah apa pun hajat yang kita hajatkan. Ada juga yang disebutkan sebagai selepas asar sebelum maghrib. Itu waktu juga di antara waktu dimustajabkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah. Jadi tengah hari yang mulia ini kita nak sama-sama mengambil pengajaran daripada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyenaraikan 3 ciri-ciri hamba Allah, hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita, kita nak diri kita disayangi oleh insan. Kita nak diri kita dihormati oleh manusia. Maka kita akan buat perkara-perkara yang membolehkan orang sayang pada kita. Kita akan bercakap perkara-perkara yang boleh orang suka pada kita. Ini fitrah manusia. Kita mendambakan kasih sayang dan kita memberikan kasih sayang. Dan begitu juga kita dengan Allah Subhanahu wa taala, Khalik kita, pencipta kita. Maka Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ni tuan merupakan salah seorang sahabat Nabi yang besar sejarah dia, yang panjang pengkisahannya. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan salah seorang termasuk dalam 10 orang yang dijanjikan syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 10 orang. Di antaranya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas. 5 lagi tuan-tuan. Ini kerja rumah. Tuan-tuan boleh buka Google, boleh tanya siapa 10 sahabat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam janjikan syurga. Ada 10 orang sahabat yang Nabi SAW janjikan syurga. Baiklah, termasuk Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika mana Sa'ad bin Abi Waqqas ini mula agama Islam, mengikut ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibu kepada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ni buat mogok lapar, tak nak makan. Sampai Sayyidina Mu'az sebut pada ibu dia, wahai ibu, kalaulah ibu ada 100 nyawa dan satu persatu mati disebabkan mogok ini, saya tidak akan kembali kepada agama nenek moyang ini. Ini menunjukkan bahawa kekuatan akidah yang ditanam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam
kepada sahabat ridwanullah alaihim ajma'in yang mula-mula mempunyai kekuatan iman yang cukup mantap. Baiklah. Dan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas juga merupakan salah seorang pemanah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hebat dalam bidang atau pusukan dan juga teknik mempertahankan diri memanah ini, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoakan kepada Sayyidina Muaz, Allahumma saddid ramaitahu, ya Allah, bagi tepatkanlah panah Sayyidina Muaz, wajib dakwatahu, dan juga engkau kabulkanlah doa dia. Ada kisah juga tentang bagaimana Sayyidina Muaz bin Jabal ni berdoa kepada salah seorang rakyat yang komplain kepada dia. Kata Sayyidina Muaz ni dilantik jadi gubernur di sebuah negeri, kemudian dia komplain lah, Sayyidina Muaz ni tak buat kerja, Sayyidina Muaz sekian. Semua itu fitnah. Dan Sayyidina Muaz mendoakan kepada lelaki tersebut. Tuan boleh tengok dalam kitab-kitab sirah sebagainya. Ini manaqib ringkas Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, merupakan salah seorang sahabat Nabi yang banyak kisah dan juga kisah-kisahnya. Di antara kata-kata yang selalu diungkapkan ataupun kita yang biasa digunakan oleh para pendakwah ataupun orang-orang yang bersemangat untuk mencetak kadir-kadir dakwah, di antara kata-kata Sayyidina Muaz, aku adalah salah satu daripada anak-anak panah Islam. Tebarkanlah di mana aku berada. Maksudnya dia meletakkan diri dia ni, lemparlah dekat mana pun dia ada. Lemparlah dekat mana pun anak panah itu pergi, dia akan menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Baiklah, apa hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan sebagai 3 ciri-ciri yang boleh menyebabkan kita ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia suka pada kita, isteri suka pada kita, tuan-tuan, kita ni suami yang misali, suami yang baik, semua kelengkapan, keperluan, emosi, keuangan dan sebagainya kita beri kepada isteri kita. Isteri kata, Allah, abang ni baik sungguh, abang nak kahwin lagi ke? Saya sayang selalu, kata. Sampai boleh bagi nikah seorang lagi. Kalau lah orang bagi, seorang itu mencintai isteri dia, mencintai suami dia dengan sepenuh perasaan. Orang yang kita sayang, orang yang kita hormati, bila orang kenal kita, mudah orang sebut nak dapat kabel sebagainya, orang recommend sebagainya. Itu kalau manusia mencintai manusia. Apakah besarnya ketika mana Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba Allah itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu 'abdan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-Nya, at-taqiyya, al-ghaniyya, al-hafiyya. 3 ciri yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, 3 faktor yang boleh menyebabkan diri kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbu 'abda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-Nya. Yang pertama, taqiyya, hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Asas yang pertama, poin yang pertama, ciri-ciri yang pertama nak menjadi hamba Allah yang dicintai ialah kita mesti menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang khatib sebut setiap minggu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutun, jangan kamu mati. Tak boleh kita ni mati, melainkan kita ini orang yang menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat dalam kitab Nasihatud Diniyah wal Wasaya al-Imaniyah karangan Habib Abdul Al-Haddad, dalam bab yang pertama disebut apa kata Habib Abdul Al-Haddad dalam kitab Nasihatud Diniyah wal Wasaya al-Imaniyah. Bab yang pertama disebut at-taqwa sababus sa'adah wal falah. Takwa ni, tuan-tuan, dia akan menjadi penyebab untuk kita mendapatkan sa'adah, ketenangan, wal falah, dan juga kejayaan, baik di dunia ataupun di akhirat. Makna kata takwa ini merupakan asas dalam memandu kehidupan kita. Kita nak bincang tentang definisi takwa,
dari segi berapa pandangan ulama dan sebagainya. Fahamnya takwa ini ialah kata seorang sahabat Nabi SAW bertanya kepada Sayyidina Umar, wahai Sayyidina, sahabat ditanya tentang apa itu takwa. Takwa ni seolah-olah kamu berjalan di kawasan yang penuh duri, apa yang kamu lakukan? Dia kata, kalau aku berjalan di padang duri, pasti aku akan berjalan dengan penuh hati-hati. Kenapa? Bimbang terkenanya duri, lukanya kaki. Gitulah kita dekat dunia. Takwa ini kita berhati-hati menuju jalan perjalanan dekat dunia, bimbang kita terkena dengan termasuk terserungkup dalam lorong-lorong yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa kita laksanakan perintah Allah, tinggalkan segala larangannya. Ini yang biasa yang kita dengar. Buat perkara ini cukup mudah. Buat perkara ini, laksanakan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, maka kita telah menjadi orang yang disebutkan sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu di antara disebut lagi oleh di antara komentar Abdullah Al-Haddad dalam kitab Nasihat Diniyah, dia kata apa? Fama min ghairi ajili wala ajli zahiri wa batini illa taqwa sabil musi ilaihi wa wasiyatu muballighatu lahu. Dia kata tidak ada kebaikan yang kita buat dekat dunia ataupun dekat akhirat, yang zahir ataupun yang batin, melainkan takwalah yang akan menjadi pendorong kita untuk melakukan kebaikan tersebut. Kita nak buat baik ini asasnya apa? Asasnya takwa. Orang yang nampak duri dekat jalan, orang yang nampak satu halangan dekat jalan, dia berhenti kereta sekejap, tuan-tuan. Berhenti kereta sekejap, dia alihkan halangan tersebut. Kenapa dia buat begitu? Sebab dia dengar hadis Nabi, sekecil-kecil iman ialah yang menghilangkan duri di jalanan. Takwa itu. Kata pengarang, tidak ada kebaikan walaupun zahir ataupun batin, melainkan takwalah yang akan menjadi pendorong seseorang itu untuk melakukan kebaikan. Bertakwa ini dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang buat baik, tapi buat baik untuk pandangan manusia. Tak. Ni buat baik pada orang yang zahir dan batin. Batin orang tak nampak. Pada jalan orang tak nampak, kita buat kebaikan. Baiklah. Gitu juga keburukan. Tidak ada keburukan yang dilakukan oleh seseorang melainkan takwalah ialah illa taqwa hirzun harirun, melainkan takwalah yang menjadi benteng untuk melindungi kita melakukan kerosakan, melakukan maksiat, melakukan kefasadatan. Bila takwa dia, tuan-tuan, seorang yang bertakwa, Allah cinta dia. Bila Allah cinta dia, insya-Allah Allah akan beri rahmat kepada kita. Allah akan permudahkan urusan kita. Allah akan murahkan rezeki kita. Kenapa? Sebab kita di antara orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, abdun taqiyun, hamba yang bertakwa. Yang kedua, innallaha yuhibbu 'abdan taqiyyan ghaniya. Yang kedua, ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ghaniya, orang yang kaya. Orang kaya ni merupakan satu golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Untung jadi orang kaya, tuan-tuan. Untung jadi orang kaya. Sebab itu ketika mana dalam dakwah Islam itu, bila orang tengok orang kaya ni beri sedekah, maka orang miskin ni dia tak ada duit nak beri sedekah. Dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, untunglah orang kaya dia ada duit boleh sedekah, dia boleh wakaf, dia boleh infak, banyak kebaikan yang boleh buat. Kami ni orang miskin, ya Allah. Wahai Rasulullah, apa kami buat? Nabi ajarkan dia sebut subhanallah 3 kali, Allah alhamdulillah 3 kali, dan Allahu akbar 33 kali. Zikir. Orang kaya pun dengar, ada juga pahala ni yang sama dengan sedekah. Orang kaya pun berzikir juga, tuan-tuan. Orang kaya pun berzikir. Orang miskin jumpa Nabi, wahai Rasulullah, orang kaya pun berzikir juga macam kami. Lebihlah mereka. Maka Nabi sebut, gitulah kelebihan orang yang Allah berikan rezeki. Kaya ni, nak jadi kaya bukan satu benda yang salah dalam Islam. Tuan-tuan, jadilah orang kaya. Bila jadi orang kaya, tuan-tuan, banyak manfaat yang kita boleh berikan kepada ummah. Banyak manfaat yang kita beri kepada ummah. Berapa banyak orang miskin yang boleh kita bantu. Berapa banyak anak-anak yang nak belajar, kita beri kesumbangan pendidikan untuk mereka belajar.
Dengan apa? Dengan rezeki yang Allah titipkan pada kita untuk kita berikan pada orang lain. Dengan syarat al-ghaniyu, kaya ni dia mesti bersandarkan dengan takwa. Orang yang kaya yang bertakwa, dia akan rasa bahawa apa rezeki yang dia dapat bukan hak dia semata-mata, tetapi ada tanggungjawab, ada kewajipan yang perlu dia berikan kepada orang lain. Ni orang kaya yang bertakwa kepada Allah SWT. Kita tak nak jadi orang kaya, kaya tapi kedekut. Sposen pun tak infakkan pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut membina kekayaan dia, membina empire dia, mendaki satu demi satu pangkat dan kedudukan, yang dia rasa pangkat, kedudukan, harta tersebut dapat bawa ke dalam kubur, dapat menjamin kehidupan dia yang baik dekat dunia. Dia salah. Dia terlupa untuk membina mahligai yang indah dalam kubur nanti. Masjid kita tengah buat tie tu tuan-tuan. Tengah buat tie sebab SOP PKP ni menghadkan jemaah. Jadi kat luar tu dulu kita jalan pakai tas susah tak selesa. Jadi kita nak buat tu kos dalam puluh ribu juga tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang berkelapangan boleh infak sedekah. Sebelum ni masjid alhamdulillah kita ada jemaah beta ramai. Jadi elektrik masjid, aircon, air dan sebagainya, elon pegawai dan sebagainya, kita boleh running. Sekarang ni dengan PKP sebagainya agak terhad. Jadi mungkin ada dermawan, hartawan. Yang dermawan dan hartawan ini bertakwa kepada Allah. Dia karya kita. Mungkin boleh bantu akaun sumbangan masjid. Boleh bantu. Yang nak bina kat luar tu. Yang Nabi sebut man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membina man bana masjidan, barang siapa yang membina masjid. Dia bina masjid. Tan yang kita sedekahkan tersebut setiap Jumaat orang gunakan untuk letak dahi dia sembah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan tak rasa dapat ke dalam saham tuan-tuan? Kita invest sekali je. Orang hari-hari sujud ni dekat ni, orang rasa kipas yang tuan-tuan bayar berapi gunakan untuk uduk. Tuan-tuan rasa tak dapatkan masa dalam akaun? Masuk dalam akaun peribadi pahala tuan-tuan. Nanti dekat akhirat nanti terkejut, aku ni sembahyang biasa-biasa je. Qiyamul lail, kalau ada masjid buat program baru aku buat. Kalau masjid tak buat qiyamul lail tak buat. Tiba-tiba pahala banyak. Dia teringat pahala wakaf dia kat masjid. Dia bayar berapi, berair, diinfak kat masjid. Ini kaya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni hebat. Saya baca pagi tadi di antara orang-orang yang kaya dekat dunia, Bill Gates, orang yang buat Microsoft dan sebagainya, yang gaji mereka ni satu minit tuan-tuan, bilion, ratusan bilion. Dan juga dia letakkan pendapatan dan juga indeks kedermawanan. Salah seorang orang yang kaya di negara Arab ialah pengasas Bank Ar-Rajhi. Tak ingat nama dia. Pendapatan dia lebih kurang setahun 599 bilion. Tetapi kadar kedermawanan ia ialah 99%. Maksudnya hampir keseluruhan harta dia diinfakkan pada jalan Allah SWT. Yang lain tu adalah 10%, yang buat Microsoft ni 8%, dia diberikan kepada masyarakat balik. Ini orang kaya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan nak pahala tak? Untuk pahala, rebutlah peluang ini. Jadi orang yang kaya yang bertakwa kepada Allah. Al-ghina ini ghina nas. Ghina ialah orang yang kaya jiwa dia. Orang kaya jiwa dia. Jadi orang jiwa kaya ni dia mesti orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak sama tuan-tuan nilainya. Orang yang tak berapa ada duit, yang ada, yang gaji 5,000, 6,000, dia keluar infak RM100, gaji dia RM3,000, dia infak RM100. Gaji dia RM30,000, dia infak juga RM100. Tak sama. Kepayahan orang gaji RM3,000 tu, dia keluar RM100 tu, dia rasa Allah, RM100 ni susu anak dan 3 orang anak susu. Tapi dia yakin dia jangan keluarkan. Sekadar orang gaji RM30,000, RM100 ni celah gigi tuan-tuan, celah gigi je. Betul.
Tu tabung datang dah. Keluarkan duit yang paling banyak lah, yang paling besar dalam dompet tuan-tuan. Keluarkan duit yang paling besar. Okey, baik. Yang kedua, yang ketiga, al-hafiyu ialah yang menyembunyikan amalan mereka. Kita sembunyikan amalan kita. Puasa kita, sedekah kita, amalan-amalan kita. Orang yang menyembunyikan amalan ini juga orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala mengasihi hamba-hambanya kaya dan bersifat takwa. Kedua-dua sifat ini apabila menghiasi diri seseorang, sudah pasti akan membawa keberkatan hidup dan kelapangan, bukan sahaja kepada dirinya tapi pada seluruh masyarakat. Ini seluruh masyarakat. Jadi inilah sama-sama kita ambil peluang menjadi orang-orang yang kita nak menjadi orang yang dicintai pada Allah. Kita menjadi orang bertakwa, orang kaya, yang kaya jiwa dia, kaya harta dia, dan orang yang melakukan ibadah dan menyembunyikan ibadah. Tuan, mudah-mudahan kita semua dapat menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita cuba melaksanakan 3 ciri yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Allah ada beberapa iklan saya nak sebut tuan. Saya sebut tadi dalam kuliah tadi tentang progres kita punya infak Jumaat kita. Kalau boleh kita sama-sama bantu untuk usaha, bukan untuk masjid, bukan untuk kita, tapi untuk kehidupan kita pada hari esok, insya-Allah. Yang kedua, insya-Allah hari Ahad nanti ke atas ni ada satu persatuan buat program apa lah, buat syura aku, tapi kita tak terlibat lah. Tapi yang saya sebut ni, dekat sana ada kaunter pendaftaran pemilih. Ada kaunter pendaftaran pemilih. Jadi tuan-tuan yang belum daftar lagi pemilih, ataupun yang anak-anak dia dah umur 21 dah tapi belum daftar pemilih lagi, tuan bolehlah buat demikian. Pukul 9 sampai pukul 4 tak sayang saya, hari Ahad di pekarangan kita. Dekat Selangor tak ramai tuan yang belum daftar pemilih. Lebih kurang 800,000 saja yang belum daftar pemilih. 800,000 je. Kalau dekat Malaysia baru ni keseluruhan lebih kurang 4 juta yang belum daftar pemilih. Jadi marilah sama-sama kita laksanakan tanggungjawab kita sebagai seorang rakyat yang baik. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.